Okey, tengok muka surat. Hmm, 46. Okey, tengok muka surat 46. Buku apa Ustaz? Buku 3 lah. Buku teks. Tiga. Ya, 3. Okey. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, walhamdulillah, wa syukurillah, puji syukur kita kepada Allah SWT kerana masih lagi diberi kesempatan bersua ataupun bertemu lagi pada kelas pada hari ini, kelas pendidikan jasmani tahun 6 Al-Kindi. Hari ini kita akan belajar sambung pada tajuk unit yang keempat, suara olahraga. Dia lagi dua tajuk lagi. Ini tajuk yang second last, iaitu Johan balingan. Sebelum ni kita belajar mula-mula pada tajuk yang unit keempat tu, juara olahraga mula, kita belajar lompat tinggi tu kan. Kemudian kita belajar berjalan cepat. Selepas pada tu kita belajar lontar lontar lembing. Hari ini kita belajar sambungan dia, iaitu baling hammer. Balingan tu objek sfera yang bertali. Okey, kalau bahasa dia yang betul dia, ini kita panggil lontar penukul. Lontaran penukul. Okey. Tengok pada muka surat 46. Johan balingan. Sony, Pono dan Alimi belajar kemahiran memutar dan membaling objek bulat yang bertali ke suatu jarak. Kemahiran ini merupakan asas kepada acara tukul besi. Pada awal latihan, mereka melakukan ansur maju membaling objek sfera ke suatu jarak. Ansur maju ini bertujuan melatih mereka melakukan rotasi badan Ustaz, ketika memutar. Ustaz, muka surat apa Ustaz? Mesti tak clear Ustaz cakap. 46. Tak clear. Baik, saya rasa line itu. Okey, dengar. Jelas. Jelas tak? Wali ni jelasnya. Okey. Sambung balik. Kau saya nak suruh saya pakai suara kartun. Okey, try saya pakai suara kartun. Suara ni dengar. Dengar suara macam mana? Biasa. Apa dah? Macam biasa. Macam biasa je nah. Okey. Tengok muka surat 46. Sambung ansur maju. Okey, ansur maju ini bertujuan melatih mereka melakukan rotasi badan ketika memutar objek bulat bertali. Okey. Mereka belajar dan melakukan aktiviti ini dengan tekun. Kamu tengok, iaitu dengan tekun. Rotasi badan. Dalam teknik ni pun, dalam kemahiran ni pun dia ada rotasi badan. Sebelum ni pun kita belajar dia ada rotasi badan. Daripada apa? Daripada berjalan cepat pun dia ada rotasi badan. Berjalan cepat, kemudian baling lontar lembing. Sekarang kita lontar
tukul besi. Semua dia ada menggunakan unsur maju membaling. Bila membaling tu dia ada pergerakan rotasi badan. Kalau berjalan cepat, lompat tinggi tu, sebelum ni kita belajar dia ada rotasi badan dan apa? Fleksi lutut. Kamu ingat kan? Fleksi lutut kan? Lutut tu dia orang kata apa ni? Dia membengkokkan lutut kan? Fleksi. Membengkokkan lutut, kemudian dia akan melakukan lompatan. Kalau berjalan cepat pula, dia tak boleh, syarat dia tak boleh bengkok lutut. Dia tak boleh fleksi lutut. Kalau fleksi lutut, nanti dia akan batal dalam perlawanan tu, dalam pertandingan tu. Sebab syarat dia kena, kaki dia kena straight. Dia hanya pinggul saja. Pinggul saja. Dia ada rotasi pinggul. Sama juga macam hak ni, rotasi pinggul. Satu lagi apa dia lagi? Yang dia tak boleh fleksi lutut. Kalau dia fleksi lutut, maknanya dia akan kalau ada pengadil akan angkat bendera. Tanda amaran pertama. Amaran kedua, kemudian amaran ketiga, dia bagi batal dia punya pertandingan tu. Sebab syarat dia tak boleh fleksi lutut. Itu untuk jalan cepat. Lumba jalan kecil tu. Sebab dia kena lutut, kena straight, kena masa berjalan tu. Kemudian dia akan meletakkan tumit kaki dulu. Dia jalan. Dia tak boleh bengkok. Yang dia boleh hanya bergerak tu adalah rotasi pinggul. Dan tangan dia tu rapat ke badan dan bergerak menghayun badan bersama dengan rotasi pinggul. Okey. Itu jalan cepat. Kemudian kita belajar baling lembing. Merejam lembing kan. Merejam lembing pun dia macam baling ni juga, balingan lontar tukul besi juga. Dia ada pelbagai teknik dan kemahiran. Antaranya rotasi pinggul juga, kemudian melenturkan badan ke belakang untuk mengambil jarak tu kan, momentum. Kemudian masa balingan pula dia ada nak pegang dia punya lembing pun dia ada tiga kemahiran. Kemahiran yang pertama apa? Siapa ingat? Lontar lembing tu dia ada 3 cara pegang. Siapa ingat? Dia ada 3 cara. Cara Amerika. Cara apa lagi? Cara tak ingat dah. Lupa. Dia ada 3 cara. Finlandia. Finlandia. Dia ada Finlandia. Lagi genggam V. Genggaman Amerika macam kita kalau biasa siapa yang sapu sampah dia akan biasa dia pegang penyapu tu kan, batang tu penyapu tu macam pegang satu jugalah. Semua jari rapat dan ibu jari di atas lembing tu lah, atas kayu tu. Itu cara Amerika. Kalau kamu tengok balik muka surat 45 dia ada tulis tu. Ada list jemaah. Okey, kemudian genggaman Finland sama juga jari macam hak tadi juga, cuma jari telunjuk dia naik sikit. Jari telunjuk dia akan naik sikit. Kalau kamu pasal kalau kamu ingat lagi video yang saya kongsi, cara nak pegang dia macam mana? Dua jari kepit kayu tu atau berlembing, tarik, genggam. Okey, jadi dia akan jari akan jadi macam ni. Ini adalah genggaman Finlandia. Negara Finland. Kalau yang genggaman Amerika, dia rapat terus masuk. Dia rapat, dia turun sampai bawah, sampai kat tengah tu, ingat rapat. Ibu jari letak ke atas. Okey, kamu tengok gambar video saya tunjuk. Okey. Ini genggaman Amerika.
Dalam genggaman Finland, dia akan letak jari. Mana nak cari contoh? Okey. Macam ni lah kata. Okay, siap. Ini contoh kata. Ini contoh kata lembing kamu. Okey. Genggaman Amerika, dia akan letak jari macam ni terus. Dua. Dia akan letak. Okey. Tengok. Dia letak macam ni. Dia turun sampai tengah. Tinggal. Pegang macam ni. Ibu jari pegang ke atas. Buh atas. Okay. Ini genggaman Amerika. Macam kita nak sapu sampah macam tu juga. Pegang satu, sapu. Nah. Ini biasa kita buat. Okey, selalu. Bila orang tanya, hang pegang penyapu tu cara genggam macam mana tu? Ini namanya genggaman Amerika. Okey. Kemudian, genggaman Finland. Genggaman Finland dia pegang. Dia turun. Okey. Ibu jari masih di atas. Tengok jari telunjuk dia macam mana. Dia akan jadi macam tu. Ini genggaman Finland. Okey. Tapi, satu lagi ada genggaman V. Genggaman V dia buh jari dulu macam ni. Jari tunjukkan ni tu buh. Turun bawah. Ngak. Okey, nampak tu. Dia jadi macam tu. Ini genggaman V. Okey. Genggaman V ni kalau kamu perasan, budak darjah 1, budak tadika, biasa dia nak tulis, belajar menulis, dia akan buat macam ni, jari dah gegang. Kamu tengok lah. Nak buat pelik sikit. Ui, awak jari hal macam ni nak tulis ni, cara pegang pensel. Ini genggaman V. Tapi genggaman V ni jarang orang guna. Okey. Kamu nampak tak video yang sini? Video saya? Siapa yang dah update Telegram dia boleh nampak lah video. Saya dah video. Tapi tak nampak pun video dia. On lah video. Kamu on lah kamu punya kamera. Kalau kamu tak on kamera macam mana nak nampak? On kamera. Dia kena nak tengok syarat dia kena on kamera. Kamu pun buka on kamera kamu. Baru nampak. Kalau kamu off kamera kamu tak nampak paparan dia. Okey. Itu bagi tajuk kita yang lepas. Okey, tajuk kita pada tajuk roket sasar. Dia ada teknik langkah silang nak lari tu. Masa nak lari tu dia kena lari mengiring suara macam ketam lari. Lari landas, lari sambil pegang objek pada aras kepala daripada belakang tu kan. Pegang tu parah kepala macam ni. Sambil lari mengiring. Dia panggil lari sambil pegang objek pada aras kepala, kemudian tingkatkan kelajuan larian untuk mendapatkan daya pecutan secara terkawal. Lari landas. Lari landas tu lari mengiring tu. Kalau kamu tengok gambar muka surat 44, dia ada itu mengiring lari. Macam ketam. Kaki. Kaki. Dia tak lari ke depan macam tu. Kalau lari macam ke depan macam tu, nanti dia akan tak ada keseimbangan badan tak, dia akan mengiring. Sebab dia nak ambil lajak tu kan. Pertama, tangan dia paras kepala, lari, landas. Kemudian masa dia nak buat rejaman, lakukan langkah silang dengan langkah terakhir lebih besar supaya kuasa larian dapat dipindahkan kepada lembing. Masa nak balik tu. Dia silang, langkah dia pun besar sikit. Sebab dia nak ambil lajak. Masa dia nak balik tu, dia melentorkan badan dia ke belakang. Tangan dia paras bahu, dia akan tarik dia tu. Dia biar tangan dia ke belakang. Sebab dia nak baling ni. Kalau tangan kepit, ketiak kamu terkepit macam ni, macam mana nak baling? Masih jatuh depan tu saja kepit ketiak. Dia akan buka kembang. Dan paras bahu, dia buka. Tangan kamu ni dia paras bahu. Dia straight. Okey, straight paras bahu. Sambil dalam masa sama dia pegang lembing lah. Dia pegang lembing. Okey. Saya nak cari lembing satu kamu. Dia kena tangan kena straight, paras bahu masa nak baling tu. Kemudian masa nak baling tu dia kena ke belakangkan badan untuk mengambil, orang panggil apa, ambil lajak, ambil kuasa supaya kuasa larian dapat dipindahkan kepada lembing masa nak baling tu. Rotasi bahagian pinggang
untuk menambahkan kuasa rejaman. Rotasi. Dia akan ambil jarak, pinggang dia akan melontar ke belakang. Masa nak baling tu, okey, baru dia baling. Baru dia ada kuasa pada balingan tu. Kalau dia tak ambil jarak, rotasi pinggang dia tak berlaku, dan tangan pun dia tak buka, paras bahu, kuasa balingan tu tak ada. Dia akan jatuh depan tu je. Sebab dia baling. Yang pertama, dia tak buka langkah dia yang besar. Kemudian, dia tak ada rotasi pinggul. Kemudian yang ketiga, tangan dia tak buka besar. Paras bahu untuk nak ambil kuasa tu kan. Dan kemudian dia pindahkan kuasa tu kepada lembing masa nak baling. Okey, boleh baling. Okey, itu untuk teknik. Teknik tadi, teknik larian, kemudian teknik rejaman, dan yang ketiganya teknik ikut lajak tu. Kawal pergerakan dan stability badan. Masa baling tu, sebab apa dia menggunakan kaki tu lari landas mengiring tu? Sebab apa? Supaya nanti bila selepas baling, kaki kamu yang baling tadi tu, masa kamu mengiring tadi, masa sebelum baling, kaki kiri ataupun kaki yang bukan dominan dia di depan, masa balingan badan kamu akan lonjak ke depan sikit, maka kamu menggunakan kaki yang dominan, kaki yang satu lagi untuk menahan keseimbangan. Itu teknik yang minggu lepas kita belajar. Okey. Kemudian hari ni kita tengok tajuk yang baru. Okey. Tajuk yang baru saya sebut tadi adalah tajuk lontar, bukan lontar, ini balingan tukul besi. Okey. Tengok gambar tu, ansur maju membaling objek sfera. Ansur maju. Apa itu ansur maju? Siapa boleh jawab? Balingan laju. Ansur maju ni kalau dalam pelajaran dia adalah satu bentuk latihan. Satu bentuk latihan dilakukan secara berperingkat dari satu tahap ke satu tahap untuk menambahkan rintangan beban latihan sedikit demi sedikit. Dan daripada aktiviti yang mudah kepada yang lebih susah. Maksudnya macam ni. Ansur maju ni adalah praktikal. Kita praktik sebelum kita nak buat yang balingan yang betul, kita kena praktikkan dulu. Kita kena berlatih. Bahasa mudah dia berlatih. Berlatih dulu sebelum contoh kata kita nak lompat tali. Kita nak lompat, bukan kata nak lompat tali lah, kita nak buat apa pun, contoh dia, sebelum kita buat larian ataupun balingan bola, kita nak main bola baling ke apa, kita nak pegang tu, kita nak balingan. Sebelum kita nak baling tu, kita kena berlatih dulu. Cara macam mana kita nak baling. Bukan main baling ya, nanti kamu terselir pula, kamu balingkan kamu tak cantik lah, balingan kamu tak kuat. Dia sebelum nak buat sesuatu, dia kena ada ansur maju. Ansur maju tu maksud dia praktis. Kamu kena berlatih dulu, berlatih. Bahasa mudah dia berlatih. Berlatih cara nak baling, berlatih cara nak pegang, berlatih cara nak pusingkan badan. Itu namanya ansur maju. Okey? Dalam tajuk ni, ansur maju membaling objek sfera. Tengok muka surat 46 kan? Dia ada letak itu. Johan balingan tu kan. Ansur maju membaling sfera. Okey. Yang pertama tengok gambar. Dia ada 3 orang gambar tu, 3 budak dengan cikgu pakai baju putih tu. Yang pertama tu dia pegang bola. Bola dia. Bola cakra tu lah, bukan bola cakra, bola tukul besi. Kita bahasa dia apa? Kita letak peluru tu lah. Bulat. Kalau dekat PJ tu kan ada letak peluru, kamu tahu bola besi tu kan. Besi berat tu kan. Itu nama aja tukul besi tu. 47. Kamu tengok.
Dia ada semua ada berapa teknik? Ada 5 teknik. Dalam teknik itu cara nak baling tu dia ada 5 teknik untuk melempar objek, nak melempar tukul besi tu. Tengok yang pertama. Dia pegang tali. Tadi tu kan. Berdiri tegak, buka kaki seluas bahu. Kamu tengok dia pegang. Dia pegang tukul tu tukul besi itulah yang batali tu dia pegang. Kaki dia punya buka tu sekurang-kurangnya 2 jengkal. Biasanya kita punya bahu 2 jengkal kita. Kalau kita tengok 2 jengkal. Okey. Kamu pun tangan kamu buka macam ni. Kamu boleh agak dah. Kamu letak kat dada kamu macam tu. Okey, kamu boleh agak. Kamu pun nanti kamu nak ukur kaki kamu pun buka 2 jari macam tu juga buka. 2 jengkal kamu buka. Okey. Sebab apa dia kata berdiri tegak, buka kaki seluas bahu? Ini untuk apa dia suruh buat itu? Supaya keseimbangan badan kamu kekal stabil. Memang ideal dia macam tu. Kalau kamu tak buka kaki, kamu rapatkan kaki, kamu nak baling, sebab sekali kamu akan pusing badan. Bila kamu pusing badan, kaki kamu tak buka elok, keseimbangan badan kamu tak boleh nak kontrol. Kamu tak boleh kontrol badan kamu, kamu jatuh. Okay, sebab tu dia buka kaki paling minimum, paling ideal, paling sempurna. Kaki kena buka paras bahu. Sebab kamu nak pusing badan ni. Bukan kamu pegang satu baling je. Nanti dia nak pusing badan. Pusing badan. Pusing. Sampai nak baling tu, dia kena lepaskan tu, kena lonjak. Sebab pusing. Kalau kamu tak buka kaki seluar bahu, nanti kamu akan jatuh. Okey. Tengok teknik yang kedua. Bawa tukul besi ke hadapan dan putar ke belakang. Mula-mula beratkan di bawah. Letak di pada tepi. Paras pinggang. Kamu nak pusing tu, kamu akan bawa. Tarik di depan. Tarik. Tangan kena lurus. Okey, sebab kamu nak pusing. Masa nak pusing tu bukan pusing tangan saja, nanti kamu akan ikut sekali dengan rotasi pinggul kamu, rotasi pinggang kamu. Kamu nak pusing badan. Mula-mula ambil lajak dulu, pusing. Kemudian bila dah laju, kamu akan pusing badan. Kamu nak baling tu. Okey, itu maksudnya bawa tukul ke hadapan dan putar ke belakang. Nak pusing tu. Okey, mula pusing tangan dulu, pusing, pegang tu pusing. Dia pusing bagi laju. Okey, tengok yang ketiga. Yang ketiga, pusing terus tukul besi dengan rotasi pinggul. Ini yang saya kata tadi, kena rotasi pinggul. Mula-mula yang pertama, bola tu, yang tukul besi tadi tu, yang bertali tadi, dia paras bahu dulu, paras pinggang dulu sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Dia akan daripada tepi, dia akan tarik ke depan. Tarik bola tu. Bila dia ke depan, kemudian dia akan pusing naik ke atas. Pusing naik ke atas. Bila dah laju, dia bersama-sama dengan rotasi pinggul pula. Pinggang kamu akan pusing. Mula tangan dulu, kemudian pinggang pusing. Macam menari sikit lah. Kemudian dia bawa pusing badan. Dia pusing badan. Pusingkan terus tukul besi dengan rotasi pinggul. Baru dia ada momentum. Kemudian sebelum nak baling itu, dia kena rendahkan badan dan tambah kuasa ayunan. Ini kena ada fleksi lutut sikit. Masa ada pusing dah ambil lajak dah tu, kamu makan turun ke depan, bawa bola ke depan. Dia ada rotasi tu. Rotasi pinggul bersama dengan lutut kamu akan kena fleksi sikit. Untuk menambahkan daya tambahan kuasa ayunan. Kemudian sebelum nak baling, masa nak baling itu, yang kelima, lepaskan tukul besi itu ikut lajak. Ikut lajak langkah tanpa melepaskan sektor balingan. Tanpa melepasi sektor balingan. Sektor balingan tu kawasan yang kamu bulatan tu lah. Masa nak baling itu, sudah pusing-pusing dan bawa bola ke depan, bawa besi ke depan tu. Kemudian masa nak baling itu, kamu kena
ginjak sikit, ataupun lompat. Lepas, masa nak lepas tu. Kalau kamu tengok video yang saya kongsi tu, kamu akan faham. Sebab tu saya bagi video tu supaya kamu tengok dulu sebelum kita nak masuk. Bila kamu dah tengok video, bila saya akan cerita nanti, kamu akan nampak gambaran. Sepatutnya macam tu lah. Setiap kali kita nak mula kelas, sebab tu saya bagi masa, kita start pukul 8, saya bagi masa 8.30 ataupun 8.40 macam lebih tu. Supaya kamu tengok dulu video. Tengok video yang saya bagi tu, kamu tengok dan kamu faham. Kamu dah nampak dah sedikit gambaran macam mana. Kemudian lepas pada tu baru bila saya terang, baru kamu nampak, oh macam tu. Okay, tak apa, lagi kalau kamu tak apa nak faham lagi, kamu tengok video cara balingan. Dan kamu akan ingat balik, oh saya kata macam ni, macam ni. Baru kamu akan ingat. Sepatutnya macam tu lah. Dia kena tengok dulu. Okay? Ada yang tak faham? Ada yang tak faham tak? Cara teknik melepaskan, melempar objek bulat ni bertali ni. Tak ada. Tak faham? Faham. Tak faham kan? Tak ada. Faham lah no? Sekejap untuk kamu nak menambahkan lagi kefahaman kamu tu, kamu tengok. Kamu tengok yang video saya bagi. Saya bagi 2 video. Okey, video yang pertama dan video yang kedua. Okey. Sekarang ni dah sampai masa untuk nak buat latihan pula. Okey, saya tengok kamu tengok kat situ, saya bagi 2 latihan. Yang pertamanya kukuh minda, nyatakan perkaitan antara kuasa ayunan dengan jarak lemparan. Kamu tengok soalan yang pertama. Siapa tak faham soalan yang pertama tu? Siapa tak faham soalan yang pertama? Tak faham tanya terus. Senang sekejap lagi. Soalan yang pertama saya buh tu dekat kukuh minda tu. Soalan yang pertama. Nyatakan perkaitan antara kuasa ayunan dengan jarak lemparan. Apa kait dia? Apa hubung kait antara kuasa ayunan masa dia pusing tu dengan jarak lemparan? Apa kaitan bila kawan tu pusing badan dengan jarak lemparan? Ada kaitan tak? Kalau dia tak pusing badan, bola tu pergi jauh tak? Dia berbanding dengan dia pusing badan dengan jarak dia tu. Ada kaitan tak? Ada. Ada tak? Untuk apa kalau jawapan dia kat tu? Untuk apa? Untuk apa dia kena pusing badan tu? Untuk satu dengan jarak yang lebih jauh. Betul. Melatih melakukan rotasi badan dengan memutar objek bulat bertali untuk menambahkan kuasa dan jarak balingan. Jawapan dia saya tak buat panjang-panjang. Saya nak simple saja. Soalan dia nyatakan perkaitan antara kuasa ayunan dengan jarak lemparan. Okey, itu dia punya soalan dia. Jawapan dia, apa dia jawapan dia tadi? Jawapan dia. Lupa dah. Baru tak sat saya cerita, saya beritahu. Jawapannya kah? Jawapannya. Untuk menambahkan kuasa untuk menambahkan kuasa balingan dan jarak lemparan. Jawapannya mudah aja. Untuk menambahkan kuasa balingan, untuk menambahkan kuasa balingan dan jarak lemparan. Lemparan apa? Lemparan besi itulah. Objek bulat yang bertali itulah. Okey. Itu yang pertama. Untuk menambahkan kuasa balingan dan jarak lemparan. Untuk menambahkan kuasa balingan dan jarak lemparan. Itu. Jarak lemparan. Dekat mana kamu nak kena buat ni? Buku kamu ada tak buku tulis?
Ada. Buku tulis PJPK. Ada. Ha, kamu tulis nanti kamu tulis hari, tulis tarikh. Kamu tulis tajuk kat situ. Latihan Johan Balingan. Tajuk dia katakan Johan Balingan. Okey, kamu tulis yang pertama. Okey. Kukuh minda, bahagian kukuh minda. Dalam Telegram saya tulis tu kukuh minda. Kamu tulis nombor 1, kukuh minda. Kamu salin balik soalan dia dan selang satu baris kamu tulis jawapan dia. Kamu garis jawapan dia. Okey. Nyatakan perkaitan antara kuasa ayunan dengan jarak lemparan. Jawapan dia adalah untuk menambahkan kuasa balingan dan jarak lemparan. Untuk menambahkan kuasa balingan dan jarak lemparan. Okey, itu untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua saya bagi dalam modul. Kamu kena buat dalam modul. Siapkan latihan modul unit 4 juara olahraga yang diberikan berdasarkan gambar di bawah tu, buku yang dalam Telegram saya kongsi. Juara olahraga kamu tengok. Murid perlu berdiri. Kamu buka modul sekarang. Kalau kamu tak faham nanti saya nak terang tu, saya nak bagi jawapan tu cepat. Buka modul. Murid perlu berdiri tempat kosong dan buka kaki seluas bahu. Murid perlu berdiri apa? Tegak. Berdiri Tegak. tegak. Berdiri tegak. Very good. Sebab jawapan dia pun ada dalam buku teks muka surat 47. Murid perlu berdiri tegak. Dan buka kaki seluas bahu. Murid perlu berdiri tempat kosong, tegak. Jawapan dia. Okey, yang kedua. Murid membawa tukul besi ke hadapan dan putar ke Belakang. putar ke belakang. Okey, ya. Bawa tukul besi ke hadapan dan putar ke belakang. Jawapan dia belakang. Okey, yang ketiga. Kemudian pusingkan terus tukul besi dengan rotasi pinggul. Rotasi pinggul. Pinggul kamu tahu kan pinggul kan? Kalau pinggul pun tak tahu juga mampu kata. Pinggang lah tu maksud dia. Orang nak menari apa nak ni dia rotasi juga pergerakan pinggul tu. Okey, kemudian pusingkan terus tukul besi dengan rotasi pinggul. Okey. Dan yang keempat, seterusnya murid perlu rendahkan badan dan tambah kuasa ayunan. Rendahkan badan dan tambah kuasa ayunan. Okey, jawapan yang keempat. Dan yang kelima, murid melepaskan tukul besi ikut lajak langkah tanpa melepasi sektor Balingan. Balingan. Ya, balingan. Okey. Semua jawapan tu ada dalam buku. Ya, kalau cik mau baca ada lah jawapan. Tak baca, tengok-tengok saja tak faham. Nanti dia mereka sendiri jawapan tu. Kalau mereka jawapan dia betul tak apa. Okey. Itu saja untuk hari ini. Selamat menjawab. Yang tadi kalau kamu ingat yang soalan yang pertama tadi tu, alhamdulillah. Kalau yang tak ingat, tak tahulah, pandai-pandai lah kamu nak jawab. Tanyalah kawan-kawan. Tadi Ustaz bagi soalan bocor punya. Apa tak ni? Bisik-bisik kawan. Abang Ustaz jawapan aku tadi aku pergi makan, aku pergi lena. Menyatakan perkaitan antara kuasa ayunan tu kan. Tadi kuku bahasa kuku minda. Okey. Untuk menambahkan lagi kefahaman, kamu boleh buka nanti video yang saya kongsi bila-bila lepas pada ni tak apa. Sampai jumpa lagi pada minggu depan lah. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya, sama-sama.